Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Datuk apa khabar? Sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Macam ni lah. Alhamdulillah. Okey Datuk, sebagaimana yang kita sedia maklum mengenai situasi COVID-19 sekarang ni, Ah, kita terpaksa meneruskan temu janji kita melalui video call. Jadi, pembantu peribadi Datuk telah mengatur temu janji kita hari itu. Oleh itu, saya nak memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Cik Kudiati, pakar dietetik di Hospital Queen. Tempoh hari, Dr. Cik Suhaili ada merujuk kes kesihatan Datuk kepada saya. Adakah Datuk telah dimaklumkan oleh beliau kenapa perlu berjumpa saya pada hari ini? okey cik. Sebelum tu saya okey je lah kalau kita nak teruskan sesi kaunseling ni melalui video call. Hari tu doktor ada bagi tahu penyakit yang I hadapi tu. Tapi saya ni lah, maklumlah tua dah kan. Macam lupa lah nama dia. Ada bunyi Mia Mia Mia. Macam tu lah. Oh, okey, tak apa Datuk. Sekarang ni saya Mhm. akan jelaskan dulu apa sebenarnya masalah kesihatan Datuk ni. Daripada keputusan ujian darah Datuk yang saya terima daripada doktor, Okey. tahap kolesterol dalam darah Datuk lebih tinggi daripada nilai yang normal. Tekanan darah Datuk juga agak tinggi. Jadi doktor telah mengesahkan Datuk mengidap hyperlipidemia. Hyperlipidemia tu macam mana cik? Okey, hyperlipidemia ni Datuk adalah satu keadaan di mana apabila kandungan lemak dalam darah termasuk kolesterol, triglycerida, lipoprotein tinggi daripada nilai yang normal. Untuk kes Okey. Datuk ni, untuk kes Datuk ni, ketiga-tiga kandungan lemak ni adalah tinggi berbanding normal. Jadi saya ingin menerangkan dengan lebih ringkas mengenai penyakit ni supaya Datuk lebih faham. Sekiranya Datuk kurang jelas boleh terus bertanya ya. Oh my god, tinggi sangat ke lemak dalam darah I tu? Hari tu adalah doktor ada minta I buat ujian darah. Cik, boleh saya tahu berapa nilai kolesterol saya? Tak adalah tinggi sangat Datuk. InsyaAllah masih boleh dikawal ke paras normal. Hmm, Mengikut ujian darah Datuk yang saya terima tempoh hari, okey. jumlah kolesterol darah Datuk adalah 7 milimol per liter. Hmm, Manakala untuk lemak baik ataupun HDL adalah 1.2 milimol per liter. Untuk lemak jahat ataupun LDL adalah 3.2 milimol per liter. Jadi saya nak tunjukkan nilai normal bagi kandungan lemak yang saya sebutkan oh tadi. okey. Uh, Okey. Ni adalah kandungan lemak yang saya bagi tahu tadi. LDL, lemak jahat, HDL, lemak baik. Yang ni untuk kolesterol. Nampaknya boleh tahan tinggi jugalah ya. Tapi kan, cik, boleh saya tahu kenapa sejak kebelakangan ni saya asyik sakit dada lah, pening kepala lah. Tak senang buat kerja. Ada kaitan ke dengan penyakit yang saya hadapi ni? Oh, tu antara salah satu simptom hyperlipidemia Datuk. Selain daripada tanda-tanda yang Datuk sebutkan tadi, orang yang mengidap hyperlipidemia ni juga boleh mengalami simptom-simptom seperti yang Datuk dapat lihat kat sini, pemendapan pemendapan lemak di kornea, plak kekuningan di seli mata dan pipi bertukar menjadi warna pelam merah. Patutlah muka I ni ada warna merah-merah. I ingatkanlah sebab muka kulit I ni tak sesuai dengan produk yang I baru beli dari Paris dengan London hari tu. Bukan Datuk. Adakah Datuk tahu apa penyebab berlakunya hyperlipidemia ini? Sebelum ni dah kan cik, saya memang tak tahu apa-apa pasal penyakit ni. Tapi lepas cik bagi tahu sedikit sebanyak tadi, mungkinlah saya boleh agak-agak sikit apa penyebabnya. Mungkin disebabkan oleh makan makanan yang berlemak secara berlebihan. Betul tak cik? Ya Datuk, betul juga tu. Maknanya Datuk dah boleh faham sikit-sikit lah mengenai penyakit ni. Dan daripada yang Datuk sebutkan tadi, hyperlipidemia ni juga boleh berlaku kepada individu yang kerap stres, kurang aktif dan boleh juga disebabkan oleh faktor keturunan. Tapi BMI saya normal je. Tak ada pula mum ke dad I ke dapat penyakit ni. Macam mana saya boleh dapat pula ni cik? Tak semestinya orang yang berlebihan berat badan saja yang memiliki paras kolesterol yang tinggi ni. Semua orang berisiko untuk mendapat penyakit ni
kalau mereka tidak menjaga pemakanan mereka. I rasa I makan elok je, Cik. Apa pula salahnya dengan pemakanan I ni? Okey, untuk menjawab persoalan Datuk tu, saya harap Datuk dapat memberikan kerjasama, memberikan maklumat pemakanan Datuk semalam. Boleh Boleh Datuk? je, Cik. Dan seingat saya, pagi semalam saya ada makan nasi lemak yang PAI belikan tu. Then tengah hari, I makan nasi goreng ayam dan I chocolate milkshake. Petang, I makan cheesecake and fresh orange. Malam pula, I makan chicken chop and fries. Ya, Datuk. Okey, selain yang Datuk sebutkan tadi, ada apa-apa lagi yang Datuk tertinggal? Minuman ke, suplemen ke, ataupun makanan ringan? Buah ke? I baru teringat yang pagi tu I ada minum one cup, satu cup besar lah, coffee caramel dekat Starbucks. Okey. Okey, kita mulakan dengan nasi lemak dulu. Datuk ingat tak berapa banyak yang Datuk makan dan apa yang ada dalam nasi lemak tu? Seperti uh, telur ke, timun? Oh, nasi lemak I. Ah, I makan 2 bungkus nasi lemak sebab sebungkus tu sikit je, Cik. Sebesar penumbuk ni je ha. Okey, kalau tak silap lah dalam satu bungkus tu lah ada 2 hiris, dua, apa tu? 2 timun ha, 2 timun yang telah dihiris, 2 keping lah, 2 keping timun and satu telur rebus paruh masak dan sambal sotong. sambal sotong tu Datuk, berapa Ya. banyak? Kalau Datuk lupa, Datuk boleh menganggar guna ni alat kat sini. Oh, alat tu. Kejap je, Ah, Cik. Saya rasa lah dah macam dalam 2 sudu yang 10 ml tu. okey, untuk nasi goreng ayam, berapa banyak yang Datuk ambil? Dan coklat milkshake tu agak-agak berapa banyak? Milkshake tu saya minum macam gelas yang 300 ml tu. Yang paling tengah tu. Nasi goreng tu pula lebih kurang mangkuk Cina sederhana tu. Macam tu lah. Dan ada ayam goreng bahagian peha seketul. Okey, sangat bagus penjelasan Datuk. Sekarang, boleh Datuk teruskan untuk makanan seterusnya? Boleh. Untuk cheesecake pula, I makan 1 slice dan segelas fresh orange. I think gelas tu size dia macam 350 ml tu. Ah, Okey. yang tu. Ah, And chicken chop sebesar macam sebesar tapak tangan I ni je. okey. And then ada sos lada hitam. Sekejap, sos lada hitam tu macam terima kasih, Cik. Macam dalam separuh mangkuk Cina kecil tu dan 2 keping daun salad lah. Dalam fries pula sebesar mangkuk Cina besar tu bersama cheese sebanyak 1 piring sos. Tu je lah. And saya baru teringat lah, sebelum saya tidur tu saya ada minum secawan kacik Fatimah lah malam tadi. Okey, Datuk. Terima kasih atas kerjasama Datuk. Sekarang saya akan cuba menganggar kandungan kalori dan nutrien daripada maklumat pemakanan yang Datuk berikan tadi. Okey, boleh. Silakan, Cik. Silakan. Okey, berdasarkan penelitian saya, Okey. Datuk telah mengambil makanan yang berlemak dalam kuantiti yang agak tinggi. Seperti chicken chop, kek, dan makanan yang bergoreng. Seperti yang Datuk bagi tahu awal-awal tadi tu, Okey. dan melalui daripada cara pemakanan Datuk ini adalah punca utama yang boleh berlakunya hyperlipidemia. Oh, tapi Cik, semua makanan tu makanan favourite I. Cheesecake tu memang langsung tak boleh tinggal. Kena makan tiap-tiap hari. Oh, kalau macam tu tak apa Datuk. Kalau Datuk tak boleh berhenti terus pun, Datuk boleh cuba kurangkan dulu sikit-sikit pengambilan makanan yang berlemak tu, yang Datuk susah nak tinggal tu. Maaf, Cik. Macam susah je, Cik. Sebab saya ni hidup tak lengkap kalau tak makan makanan macam tu. You know, I'm stressed working. So, I need those things to release my stress. Macam ni lah Datuk. Cuba Datuk fikir, jika ditakdirkan penyakit Datuk ni bertambah teruk dan Datuk terlantar di hospital, siapa yang akan menguruskan penjagaan Datuk sebaik Datuk? Kalau Datuk tidak mengubah gaya pemakanan Datuk ni daripada sekarang, Datuk mungkin akan mengalami komplikasi yang lagi teruk daripada yang sekarang ni, seperti stroke.
Jadi Datuk masih ke nak teruskan gaya hidup yang macam ni? Okey, Cik. Macam ni lah. Saya akan cuba. Tapi, selain tu saya nak tahu dulu, apa lagi langkah yang perlu saya ambil? Okey, selain kurangkan makanan berlemak yang saya Ah? sebutkan tadi, Datuk boleh menggantikan air manis ni kepada air kosong. Macam mana pula air manis boleh ada lemak pula, Cik? Tak faham lah saya. Air manis memang tak ada kandungan lemak Datuk, tapi gula yang berlebihan dalam badan disebabkan makanan dan minuman yang tinggi gula ni boleh menyebabkan boleh bertukar menjadi lemak lagi-lagi apabila kurang bersenam. Oh, menarik, menarik. Saya baru tahu pasal fakta ni. Selama ni, saya ingatkan lemak dalam badan tu datang daripada makanan yang berlemak je. Seterusnya untuk menangani gaya pemakanan Datuk yang tinggi lemak ni, saya Okey. sarankan Datuk mengamalkan konsep suku-suku separuh dan penggunaan minyak masak yang sesuai. Ya Allah, suku-suku separuh tu apa pula, Cik? Suku-suku separuh ni seperti yang Datuk dapat lihat saat ini, Okey. suku yang pertama ni adalah makanan yang berasaskan karbohidrat. Hmm. Contohnya nasi, mi, roti, biji. Manakala untuk yang suku lagi ni, Ya. makanan yang berasaskan protein seperti ikan, ayam, daging. Okey. Sebaiknya makanan yang berprotein ni Datuk memilih makanan yang dikukus atau dipanggang berbanding yang bergoreng. Okey. Okey, sekali yang untuk separuh lagi ni adalah makanan yang berasaskan sayur dan buah-buahan. Datuk boleh pilih sayur atau buah mana yang Datuk suka. Ah? Okey. Dan Datuk juga boleh menggunakan tangan sebagai panduan untuk menganggap berapa banyak karbo, protein dan buahan atau sayuran yang Datuk boleh ambil. Hmm. Untuk karbo, saiz genggaman tangan untuk Ha? Nampak karbo. genggaman Nampak okey. Ah, genggaman. Manakala untuk protein, saiz okey, tapak tangan. tapak tangan. Manakala Ha? untuk buahan dan sayuran, saiz cukup Oh, tangan. cukup. Okey, baik, Cik. Okey. Tapi masalahnya, I ni makan dekat kedai je selalu. Nak-nak hari bekerja. Kecuali makan malam lah. Bibi I masakkan. Jadi agak susah lah untuk I amalkan konsep suku-suku separuh macam ni. Yang tu jangan risau Datuk. Kalau dekat kedai tu, Datuk boleh pilih, Datuk boleh memilih ikan bakar, sup ikan, sup ayam atau ayam panggang. Menu yang saya sebutkan ni kurang kalori berbanding yang bergoreng tu. Datuk juga boleh mengambil ulaman seperti pegaga ataupun ulam raja, buah dan sayur kerana makanan berserat ni boleh membantu mengurangkan kolesterol dalam darah Datuk. Okey, I will try. Saya akan cubalah untuk ikut saranan tersebut. Selain daripada konsep tersebut tu juga Datuk, pemilihan minyak yang sesuai juga amat penting untuk mencegah hyperlipidemia ni. Oh ya ke? Saya tak tahulah pula bibi saya masak guna minyak apa. Tapi rasanya hari tu adalah nampak dia beli macam corn oil. Dalam pemilihan minyak masak ni Datuk, kita Ha? perlu sesuaikan dengan cara masakan kita. Kalau contoh minyak yang tinggi lemak poli tak tepu tu, seperti Okey. corn oil, Ya. Datuk boleh lihat kat sini, contohnya Mazola corn oil, lemak poli tak tepu adalah tinggi. Jadi minyak yang ni tak sesuai untuk dipanaskan kerana boleh menghasilkan bahan toksik yang berbahaya untuk kesihatan. Oh, okey. Jadi corn oil ni sesuai digunakan untuk salad dressing contohnya. Kalau cara masakan seperti stir fry ataupun deep fry, kita perlu menggunakan lemak mono tak tepu yang tinggi ataupun lemak tepu kerana lebih stabil bila kita panaskan. Oh, macam tu pula. Jadi apa contoh minyak yang I boleh guna untuk menggoreng, Cik? Antara pilihan minyak yang sehat seperti olive oil, canola oil dan mustard oil Okey. kerana kandungan lemak mono tak tepu ni adalah lebih tinggi. Contohnya bertolak extra virgin olive oil. Ha. Yang ni Ha? um, lemak mono tak tepu adalah lebih tinggi berbanding lemak poli. Jadi Okey.
Jadi lemak ni adalah sesuai untuk dipanaskan, tetapi minyak ni adalah lebih mahal daripada minyak-minyak yang lain. Rakyat Malaysia ni ke memang dah biasa sangat beli minyak sawit yang seperti saji dan selimut ni sebab harganya murah dan lagi-lagi sumbernya senang mudah didapati. Oh, ya ke? Okey, okey. Sebab tu kami lebih sukalah sarankan kepada pesakit hiperlipidemia ni kurangkan penggunaan minyak dan kalau Okey. boleh elakkan masakan-masakan yang menggunakan minyak. Oh, okey, okey. Actually, I tak ada masalah pun untuk beli olive oil tu. So, lepas ni lah, kalau I nak beli minyak, I kena pilih minyak yang tinggi lemak. Tak tepu lah. Ya, Cik? Ya Datuk, betul. Okey, beres-beres. Dan Datuk perlu pastikan juga minyak tu tak ada Ha? trans fat. Trans Oh. fat ni Datuk bahaya untuk kesihatan dan biasanya ada dalam makanan yang berproses seperti nugget, sausage, fast Hmm. food. Dalam snack pun ada juga trans fat. Dan Ah. dan contoh minyak yang ada trans fat ni yang saya boleh tunjukkan lah Mazola corn oil ni. Ada trans fat. Oh. Ada Jadi trans fat. jadi sebelum Datuk nak membeli minyak tu, saya sarankan Datuk cek dululah nutrition fact dekat botol minyak tu. Boleh Cik, insya-Allah lah. Lepas ni, I will make sure dan saya akan pastikan lah, saya akan check dulu nutrition facts makanan apa pun sebelum saya beli. BBI pun I akan suruh dia check. Don't worry. Bagus Datuk. Okey, selain pemakanan, untuk pengetahuan Datuk, bersenam juga boleh memainkan peranan kerana boleh meningkatkan lemak baik dalam badan. Boleh saya tahu dalam seminggu berapa kali Datuk bersenam? Payah nak jawab tu. Sebenarnya kan, saya ni sibuk sangat. You know me right? Saya busy. Tak ada masa nak bersenam. Hujung minggu pun cuma duduk rumah, goyang kaki ataupun shopping dengan PAI. Si Syamimi tu, ha? Oh, begitu. Saya faham dengan keadaan Datuk sebagai usahawan yang berjaya. Mungkin selepas ni, Datuk boleh cuba luangkan masa hujung minggu kurang-kurangnya 30 minit untuk bersenam. Lagi-lagi memandangkan situasi COVID-19 sekarang ni, saya percaya Datuk ada masa terluang dan cadangan saya, Datuk boleh memulakan dengan aktiviti yang menyeronokkan seperti senaman aerobik, tabata, zumba dan Datuk juga boleh berlari atas treadmill. Dan masa yang sama Datuk juga boleh kurangkan stres. Kan? Betul juga. Bagus idea tu. Saya pun tak buat apa-apa ni. Okey, jadi berdasarkan langkah-langkah yang saya sarankan tadi, saya harap agar Datuk dapat berusaha mengubah gaya pemakanan ke arah yang lebih sihat. Ini adalah contoh-contoh yang saya nak tunjukkan, contoh menu sihat yang Datuk boleh amalkan. Banyak makanan. Oh, ni sarapan, minum pagi. Nampak sedap dan sihat lah. Saya ingatkan makanan sihat ni semuanya membosankan. Macam tawar, tak ada rasa, you know. Tak menarik lah. Tak menarik perhatian kita untuk makan. Macam tu lah. Tak apa Datuk, selagi Datuk mengambil porsi makanan yang betul, insyaAllah ia mampu mengawal tahap kesihatan Datuk. Sebelum kita tamatkan sesi kita pada kali ini, ada apa-apa yang Datuk nak bertanya? Tak ada lah kot cik. Ada. Sampai sini je lah kot. Okey Datuk. Terima kasih sebab beri kerjasama dan dapat luangkan masa hadir ke temu janji kita pada hari ini. Jika tak ada apa-apa lagi, kita jumpa 3 bulan yang akan datang dan saya berharap tahap kesihatan saya berharap bakal ada perubahan yang positif lah Datuk. Boleh Datuk? InsyaAllah ya cik. Terima kasih ya cik. Sama-sama. Assalamualaikum. Okay, Waalaikumsalam. Saya pergi dulu.